Jadual menunjukkan kombinasi mesin dan makanan yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan semua faktor pengeluaran yang ada di sebuah negara. So dia ada kombinasi, ada mesin. Cuba tengok kali ini unit ribu. Okey, 30 itu maksudnya ribu lah. Begitu juga dengan makanan unit ribu. Okey, ada kombinasi A hingga F, mesin dan juga makanan. Jadi sekarang Miss nak anda cuba tengok kat sini. Soalan pertama, hitung kos lepas per unit makanan untuk setiap kombinasi. Okey, kalau anda sudah tengok video yang berkaitan dengan PDP-TV ke ataupun YouTube channel saya ke, you sepatutnya sudah tahu ada satu rumus. Rumus itu rumus kadar transformasi sud. So, cuba tengok rumusnya kat sini. Kos lepas per unit barang X sama dengan jumlah barang Y dilepaskan bahagi jumlah barang X yang ditambahkan. Cuma sekarang kita bukan kaji barang Y dan barang X. Yang kita kaji adalah mesin dan makanan. So pelajar kena sediakan rumus itu dulu. Okay. So sekarang kita nak kaji kos lepas per unit makanan. Okay. So Miss pun tulis rumusnya. So pelajar tak boleh tulis ada barang Y ke barang X ke, itu tak boleh. Okay. Kos lepas per unit yang ini makanan. Okey, so rumus yang ada bahagi seperti yang tadi telah ditunjukkan, yang atas itu dilepaskan. Yang bawah itu ditambahkan. Jadi pelajar kena tentukan apa yang ditambahkan, apa yang dilepaskan. Jadi kos lepas per unit makanan. Sudah kata makanan, bermaksud you pilih makanan kan? Kalau you pilih makanan, bermaksud you akan tambahkan makanan. So makanan ditambahkan. Okey, jadi yang dilepas itu barang lagi satulah, mesin. Ini yang dilepaskan. Okey, so dia akan jadi mesin dilepaskan bahagi dengan makanan yang ditambahkan. So nanti kita akan tunjuk satu pengiraan dekat sini dan jawapan anda, sebab you kata you pilih makanan kan. Jadi barang yang you lepaskan adalah mesin. So ini mesin. Jawapan mesti ada mesin. Okay. So sekarang saya nak anda fokus makanan sebab you kata pilih makanan kan, semua fokus yang ini. Okay, dengar soalan saya. Kita nak tengok dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas menunjukkan makanan semakin bertambah. Ya, cempaka? Dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. So bermaksud dari 0 ke 10. Yang ini pun sama, dari 5 ke 4. Yang ke itu menunjukkan nilai yang barulah. Yang ini nilai yang lama. Ini pun sama, ini baru, ini lama. Okay, so dekat sini kita cuba tengok. Okay, mesin yang dilepaskan, makanan yang ditambahkan. Kita fokus makanan dulu. Makanan yang ini kan. So kita guna baru tolak lama. 10 tolak 0. Okay, mesin pun sama. Kita guna baru tolak lama. Okay, kini jadi apa tolak apa untuk mesin? Ya. Pengiraan kat sini apa tolak apa? Baru tolak lama. Tengok mesin. 4 tolak 5. Yes, 4 tolak 5. Okey, tengoklah anak panah dia tunjuk ini yang baru tolak yang lama. So selepas anda selesaikan, apakah jawapan yang anda dapat? Hasif. Negatif 0.10. Okey, ya, jawapan anda negatif 0.10. Negatif 0.1 lah. Okey, cuma saya nak bagi tahu, mungkin ada pelajar yang jawab jawapan dia dalam pecahan. So yang jawab pecahan itu tolong jadikan dia dalam tempat perpuluhan. Okey? Dan biasanya kita tunda kerana kita nak buat tempat perpuluhan saja. Jadi negatif 0.1 ini bukan jawapan anda tahu. Cuba tengok ada unit ribu. Okey, so you pun sambunglah. Tulis kat sini. Unit ribu mesin. Hasif, offkan mic anda. Okey, so jawapannya negatif 0.1 unit ribu mesin. Itulah jawapan dia. Okey, cuba tengok hitung kos lepas per unit makanan untuk setiap kombinasi. Kalau untuk setiap kombinasi ini bermaksud tadi orang kira dari F ke E kan. You kena tunjuk untuk semua sekali. Okey, jadi untuk soalan ini anda sepatutnya sediakan satu jadual. Okey, so sekarang kita cuba tengok soalan A ini. Miss akan cuba sediakan jadual. Okey, kita ada kombinasi. Okey, lepas tu soalan kita minta kita cari kos lepas per unit saja kan? So kita pun salin balik, kita nak cari apa? Okey,
kos lepas per unit makanan. Okey, lepas tu buat kurungan. Apa yang dilepaskan? Tengok balik jawapan kita. Unit ribu mesin. Okey, so unit ribu. So kita pun tulis unit ribu mesin. Okey, so pelajar sepatutnya jawab macam ni lah. Okey, dan anda tak perlu salin semula jadual yang asal ini. Yang ini tak perlu salin semula pun. Okey, so sekarang dia ada kombinasi A hingga F. So Miss pun sediakan lah. Kombinasi A, B, C, D, E, F. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya. Okey, jawapan yang kita dapat negatif 0.1 unit ribu mesin ini, kita nak letak pada kombinasi yang mana satu? Rusaidi? Ya. Ya, soalan saya tanya, Ya. negatif 0.1 ini jawapan dia kita kena masukkan dalam jadual kan? So, dia kena letak pada kombinasi yang mana satu? Kombinasi E. Okey, kita cuba tengok. Tadi saya kata anak panah dia tunjuk ke E kan? Ya, betul. So, jawapan negatif 0.1 ini kita letak dekat sini. Negatif 0.1. Dan apa yang saya nak highlight kat sini, so pastikan jawapan anda ini ada tanda negatif. Sebab tanda negatif ini menunjukkan dia dilepaskan. Okey. Okey, seterusnya kita cuba tengok kenapa unit mesin ribu ini tadi ada kan? Kita tak perlu tulis sekali lagi. Sebab atasnya saya sudah buat kurungan unit ribu mesin. Okey, lepas tu tengok semula tadi jadual kita. Sebelum F itu tak ada apa-apa maklumat kan? So that's why dekat sini kita punya kombinasi F, kita hanya letak dash sahaja. Okey. Okey, dan untuk kombinasi DCBA, kita sebenarnya pakai cara yang sama untuk kira. Okey, so apakah jawapan anda? Okey, Maisara? Yang D ke Miss? Yes. Mula dengan D dulu. D negatif 0.14. Okey, lagi? Negatif 0.2. Okey, lagi? Negatif 0.33. Okey. Lagi satu? Negatif 1. Okay, thank you Maisara. So sekarang you tepati bahawa untuk jawapan kos lepas semua ada tanda negatif. So ingat tanda negatif itu merujukkan dia dilepaskan. Okay, kalau nak jawab soalan ini saya ulang sekali lagi. Anda perlu tunjuk rumus ini dan pengiraan ini hanya satu kali sahaja. Untuk jawapan yang seterusnya, pelajar terus sediakan jadual dan masukkan jawapan terus. Tekan kalkulator dan masukkan sahaja. Rumus pengiraan satu kali. Jelas ke? Okey ke? Okey. Okey. Kalau Okey, tak Miss. okey, good. Miss. Kalau ya. Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan. Miss. Ya. Siapa panggil? Ya, Hasif. Kasih. Dia punya nombor perpuluhan tu tak payah samakan Nombor perpuluhan tak payah samakan. Apa maksud dia? Contohnya yang A tu kan negatif, yang B tu kan negatif 0.33. Yang C tu negatif 0.2 ke diam satu je ke ataupun 0.20. Okey, sebenarnya untuk ekonomi kita kena bagi dua tempat perpuluhan. Contoh negatif 0.33. Tapi untuk yang kombinasi C punya kan jawapan anda negatif 0.2. You hanya tulis negatif 0.2 pun boleh dah. Sebab kosong itu kita anggap sama je. Okey. Tapi so, kalau tulis pun sama je kan? Kalau tulis pun sama. Macam yang ini mungkin anda tulis negatif 1.00 pun sama je lah sebenarnya. Yang macam ini pun boleh diterima. Okey? Okey. So kalau tak ada soalan, kita sambung yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya kita cuba tengok B. Jika pengeluaran makanan dan mesin bertambah sebanyak 20%. Okay, so kalau bertambah 20% itu bermaksud untuk setiap satu ini kita kena kira lah tambah 20%. Okay, Miss cuba tunjuk satu Kita cuba tengok makanan. Makanan punya 26 times 20%. Okay, apakah jawapannya? No Nazira? 5.2. Yes, okay, thank you. 5.2. Tetapi dia kata dia bertambah sebanyak. Sebanyak itu sebenarnya dia merujuk perubahan. So, you kena cari yang baru punya. Bermaksud you guna 5.2 ini, you tambah lagi 26. Nazira, sambung? Ya.
Jawapan sekarang? 31.2. Yes, barulah betul jawapan anda 31.2. So bermaksud yang jumlah punya adalah 31.2 lah. Okay, so sekarang kita cuba tengok B1 Roman. Bina jadual kemungkinan pengeluaran yang baru. Inilah jadual dia. Okay, so jadual kita kena sediakan jadual yang baru macam inilah. Cuma dekat sini apa yang Miss kena bagi tahu. Okay, dia ada makanan dan mesin. Dua-dua tambah 20% kan? So kita kena kira yang semua. Okay, Miss cuba tunjukkan lah. Ini B1 Roman. Okay, so ini B1 Roman. Okay, so kita pun ada kombinasi. Selain daripada kombinasi tadi tu apa? Kita ada mesin. Okay, mesin. Mesin tu 1000 unit. Okay, dan kita juga ada makanan. Makanan pun sama 1000 unit. Okay, so ini jadual kita yang baru. Okay, tadi Nasira pun sudah kira pengiraan dia dekat sini 31.2. Okay, so kita pun masukkanlah 31.2. Okay, sekarang saya nak tanya yang seterusnya, apakah jawapannya? Yadesh? 30 ma'am. Okay, ya, sambung. 26.4. Okay, lagi? 20.4. 20.4, okay, lagi? 12. Okay, and the last one? 0. Yes. So, itu adalah selepas peningkatan 20% untuk makanan. Kita cuba tengok mesin pula. Okay, Syarul, mesin. A kosong. Sini kosong, sambung. 1.2. Okay, lagi? 2.4. Okay, lagi? 3.6. Okay, 4.8. lagi? 6. Okay, thank you. Okay, so sekarang kita cuba tengok. Kalau berdasarkan jadual tadi itu, kombinasi A, mesin ialah kosong, makanan kita 26 kan? Sekarang anda cuba tengok. Kalau kombinasi A, mesin kita kosong, tapi makanan dia bukan 26, dia ialah 31.2, sudah berlainan dah. So bermaksud kombinasi yang wujud dekat sini, memang kombinasi A tapi dia adalah A prime. Okay, begitu juga kita cuba tengok kombinasi B. Mesin 1, makanan 25. Yang ini mesin 1.2, makanan 30. Okey, sudah berlainan. So pun samalah. Kombinasi B itu B prime. Dan seterusnya pun sama. C prime, D prime, E prime dan juga F prime. Kena letak prime semua. Okey, sebab kalau kita tak letak prime itu, dia anggap dia sama dengan kombinasi yang asal itu. Okay, so untuk soalan B1 Roman ini saya ulang, first step anda kena tunjuk satu pengiraan untuk mesin dan satu pengiraan untuk makanan dan satu pengiraan untuk mesin lah. Yang lain punya terus masukkan jadual macam ini sahaja. Kalau pengiraan itu mungkin ada pelajar kata, Miss, saya nak tunjukkan dalam jadual, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Anda boleh nak tunjuk di luar jadual itu ke? Pun boleh, janji ada satu pengiraan. Okay. B1 Roman, ada apa soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, sekarang kita akan sambung soalan B2 Roman. Okey, kita cuba tengok B2 Roman ni. Soalan yang ditanya, lakaikan kelok. Okey, tadi ialah jadual, sekarang kelok. Kelok ini bermaksud you kena sediakan graf lah. Okey, kelok kemungkinan pengeluaran dia ada sebelum, dia ada selepas. Sekarang saya akan kaji yang sebelum. Kalau sebelum itu, bermaksud kita akan rujuk jadual yang asal ini. Okey, kalau yang selepas itu, bermaksud kita akan rujuk jadual yang baru ini. Ini yang baru ada prime punya. Okey, so sekarang saya nak lakar KKP. Kan you sudah belajar KKP ada dua bentuk dia. Satu, KKP, apakah bentuk KKP? Dua KKP itu. Naim. Yes, Miss. Okey, KKP kita ada dua bentuk kan? Boleh bagi tahu saya apa bentuk? Satu garis lurus. Lagi satu? Dan satu cengkung. Okey, kalau garis lurus kos lepas yang adalah? Sama. Sama ataupun kita panggil malah. Kalau berbentuk cengkung kos lepas yang adalah? Menaik, dia bertambah. Okey, ya, thank you. Okey, so sekarang berdasarkan jadual yang
ada ini kita kena tentukan sama ada dia kos lepas malah ke ataupun kos lepas dia meningkat. Okey, kita cuba tengok yang pertama, tengok mesin dulu. Okey, beza sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Memang beza dia 1, 1, 1, 1, 1. Tapi kita tak boleh kata ini adalah kos lepas malah. Kita kena tengok lagi satu. Kalau ini semua beza pun sama punya, contoh mungkin beza 1, 1, 1 ataupun 5, 5, 5, ya itu kos lepas malah. Tapi sekarang kita cuba tengok 26 dengan 25. Okey, Intan, bagi tahu saya beza sini berapa? 1. Sambung. 3. Lagi. 5. Okey. 7. Okey, lagi. 10. 0. Kosong. 10. 10. 10. Okay, thank you. Okay, so Welcome. sekarang kita cuba tengok. Tadi sini semua beza 1. Tapi kalau tengok ini 1, 3, 5, 7, 10. So menunjukkan ini adalah meningkat. So bermaksud kos lepas kita adalah kos lepas yang meningkat. Okay. Jadi apabila kos lepas kita adalah meningkat, so that's why KKP yang kita sediakan adalah berbentuk cembung. Okay, so sekarang saya akan cuba jawab soalan B2 Roman. Okay, so saya akan sediakan KKP yang sebelum perubahan. Okay, so ini soalan B2 Roman. So I pun sediakan KKP dia, paksi Y, paksi S. Okay, so paksi Y ini Miss labelkan makanan. Okay, 1000 unit kan. So you pun buatlah. Okay, ini asalan, yang ini mesin. Kalau pelajar kata, Miss, boleh ke paksi Y saya nak buat mesin? Boleh. Sini mesin, sini makanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so anda sudah tahu KKP ini berbentuk cembung, so I terus buat cembung je. So ini KKP yang berbentuk cembung. So titik ini kombinasi A. Okay, betul ke kombinasi A ni? Kita check. So untuk kombinasi A, mesin kita kosong, makanan kita 26. So kombinasi A, mesin kosong, makanan 26. So kita isilah ini 26. Okay, dan mungkin ada pelajar kata, Miss, saya labelkan setiap kombinasi, boleh tak? Okay, boleh, tak ada masalah. Tetapi sekarang you cuba tengok soalan ini, dia sebenarnya dia nak kaji sebelum dan selepas. So that's why saya tak akan buat kombinasi yang banyak-banyak. Yang penting saya ada sekurang-kurangnya 2 kombinasi. So saya pilih satu kombinasi kat sini, pada kombinasi A kat sini, lagi satu kombinasi saya pilih yang ini. Sebab ada 2 titik ini dapatlah buatkan bentuk KKP ini. Jadi yang kombinasi ini, maksudnya makanan kita adalah kosong. Mesin kita berapa? Kita cuba tengok. Makanan kosong. Mesin adalah 5. Okay, so itu kombinasi F. Mesin 5. Okay, so ini kombinasi F. So kita buatlah cara macam ini. Okay. Okay. So jangan tak lagi satu. Jangan lupa kena labelkan KKP. So lengkaplah apa KKP yang asal ini. Okay, kita belum habis jawab lagi sebab soalan yang seterusnya kita nak fokus yang ini. Tadi sebelum kan, sekarang kita nak tengok selepas. Yang selepas perubahan ini, saya nak ingatkan pelajar, anda kena gabungkan pada raja yang sama. Jangan pula anda kata, Miss, saya nak buat satu raja yang baru. Tak boleh. Sebab nanti anda tak nampak perubahan dia. Okay? So kita akan buat KKP yang baru dekat sini juga. So sekarang tengok balik jadual yang baru. Kan tadi B1 Roman. Bina jadual kemungkinan pengeluaran yang baru kan. Rujuk jadual ini. So jawapan dekat sini. Kan tadi Miss hanya pilih kombinasi A dan F kan. So sekarang pun sama. Saya akan fokus kombinasi A prime. So tengok mesin dia kosong. Makanan 31.2. So mesin kosong. Makanan agak-agaknya kat sini lah. Okay, contoh 31.2. Okay, so saya nak tanya beza sini berapanya? Farah? 5.2. Okay, thank you Farah. So beza kat sini adalah 5.2. Okay, tak apa, kita sambung. Okay, cuba tengok. Lagi satu kombinasi yang saya nak tunjuk, kombinasi F.
Makanan kosong. Mesin 6. Okay, so inilah tadi saya pakai yang ini kan, sekarang yang ini. Mesin 6 ah. Kita tengok balik jadual saya. Okay, mesin 6. So, mesin 6. So, tadi Farah sudah bagi tahu sini beza 5.2. Gap dia besar sikit. Yang ini, mesin saya 6 kan. So, beza 1 saja. So, agak-agak kat sini lah. 6. Okay, jangan besar sangat gap dia. Okay, so ada 2 titik ini kita pun plotkan KKP yang baru. Contoh. So, ini 6 lah. Nampak beza sini 5.2. Besar sikit banding dengan ini. Ini hanya 6 saja. Dan jangan lupa labelkan kombinasi ini. Ini A prime. Ini F prime. Dan ini KKP 1. Okay. So sekarang, kalau saya sediakan jawapan yang sedemikian, boleh tak saya dapat markah yang penuh? Esther? Sebab tak ada arrow. Ya, sebab tak ada anak panah. You pastikan you kena ada anak panah. Ini anak panah ini sangat penting. Kadang-kadang markah setengah diberikan. Okey, sekarang kalau kita dapat sediakan macam KKP yang sedemikian, so barulah anda dapat markah yang penuh. Okey, so berkaitan dengan B2 Roman ini. Semua okey ke? Okey, kalau okey, sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okey, kita cuba tengok 3 Roman. Nyatakan 3 faktor. Okey, dia nak 3 yang menyebabkan perubahan KKP makanan dan mesin. Okey, so perubahan KKP dekat sini dia adalah merujuk kepada peralihan kilo. Okey, peralihan KKP. Dan daripada jawapan tadi tu, kita nampak KKP kita beralih ke sebelah mana? Aida, Naziha, Anis. Dia berubah ke sebelah kanan. Ya, bukan berubah, beralih. Okey. Ke Beralih. sebelah, ya, thank you. Beralih ke sebelah kanan. So, beralih ke sebelah kanan itu, sudah kata kanan, maksudnya berlakunya peningkatan. Sebab kita tahu kalau beralih ke sebelah kiri, berlakunya kejatuhan. So, sekarang jawapan kita fokus yang ini. Peningkatan. Okey. Jadi, 3 faktor yang menyebabkan peningkatan keluaran dalam makanan dan mesin. Okey, sekarang kita dengar cerita B3 Roman. Okey, so untuk B3 Roman ini, cuba bagi saya satu faktor. Okey, Cempaka? Apakah faktor dia? Madam. Apakah faktor yang menyebabkan KKP dia beralih ke kanan macam ini? Pertambahan faktor pengeluaran. Okey, poin yang pertama. Peningkatan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi sama punya. Dua-dua jawapan boleh diterima, sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran. Tetapi sekiranya anda bagi saya jawapan ini, anda tidak dapat markah yang penuh. Okay. Kita sekarang tengok balik kilo tersebut. Kita dapati bahawa makanan meningkat. Mesin pun meningkat. Ya, betul. Tetapi adakah peningkatan makanan sama dengan peningkatan mesin? Cempaka? Tak. Makanan lagi banyak. Makanan lagi banyak berbanding dengan? Mesin. Okay, so you punya jawapan itu, you sepatutnya tulis berlakunya peningkatan sumber ekonomi yang lebih banyak ataupun kata yang lebih tinggi dalam pengeluaran makanan. Ini orang tak perlu salin nanti misalkan share bagi orang, okay? Peningkatan sumber ekonomi yang lebih banyak ataupun lebih tinggi dalam pengeluaran makanan berbanding ataupun daripada mesin. Okey, inilah jawapan dia. Okey, saya ulang, peningkatan sumber ekonomi yang lebih banyak dalam pengeluaran makanan, okey, berbanding dengan mesin ataupun pengeluaran makanan daripada mesin. So that's why kita nampak bahawa makanan meningkat lagi banyak berbanding dengan mesin. Okey. Okay. Selain daripada jawapan ini, apakah jawapan lain yang kita boleh terima? Okay, saya nak tanya, Diana. Yang kedua, selain daripada peningkatan sumber ekonomi. Kemajuan tingkat teknologi. Yes, kemajuan teknologi ke, thank you. Okay, kalau you kata kemajuan teknologi, ya peningkatan teknologi pun boleh. Tapi sama seperti tadi. Kalau you bagi saya jawapan ini sahaja, untuk jawab soalan ini kurang tepat.
Nur Diana, boleh buat penambahbaikan terhadap jawapan anda. Kemajuan tingkat teknologi yang lebih banyak dalam pengeluaran makanan daripada mesin. Yes, Mesin. you kena sebut yang itu. Okay, thank you Nur Diana. Welcome. Okay. Peningkatan ataupun kemajuan teknologi yang lagi tinggi sebab peningkatan dia tinggi kan. Okay, dalam pengeluaran makanan berbanding dengan mesin. Barulah tepat jawapan anda. Okey, hari itu dekat kelas memang kita belajar dua ini saja. Sumber ekonomi dan lagi satu berkaitan dengan tingkat teknologi. Okey, lagi satu Miss terus bagi tahu. Lagi satu juga peningkatan, tapi itu adalah peningkatan daya pengeluaran. Okey, daya pengeluaran ataupun kita boleh kata productivity. Dia sama punya. Peningkatan daya pengeluaran ataupun productivity ini menunjukkan bahawa dia adalah cekaplah mencapai kecekapan dalam pengeluaran. Dan perkara ini sebenarnya juga boleh menyebabkan keluaran bertambah punya. Okay, so lastly, peningkatan daya pengeluaran ataupun productivity ini, kena sebutlah sama seperti tadi, yang lebih tinggi dalam pengeluaran makanan berbanding dengan mesin. So itulah jawapan dia. Okay, so untuk soalan yang berkaitan dengan B3 Roma ini, dia minta anda nyatakan 3 faktor. Okay, so pelajar hanya nyatakanlah macam ini saja. Tak perlu huraikan dengan lanjut sebab ini soalan kuantitatif. Okay, so sekarang berdasarkan perbincangan soalan kuantitatif ini, ada apa yang anda rasa nak tanya? Okay, saya go through seorang-seorang. Aida, Naziha, Anis, ada soalan ke? Ada, Miss. Ya. Apa tu? Kalau kan kos lepas per unit makanan ni, kenapa tak kira dari atas? Okey. Kos lepas per unit makanan kita cuba tengok. Okey, sebab tadi dari asal, kan you kata kos lepas per unit makanan. You kata you pilih makanan kan? You pilih makanan, bermaksud makanan ditambahkan. Kalau you nak tambahkan makanan, you kira dari atas. Maksudnya 26 ke 25. You cuba tengok, dia jatuh. Kan? 26 ke 25 dia sudah berkurang. You bukan tambahkan, you kurangkan bilangan dia. Lepas tu daripada 25 ke 22, dia pun semakin berkurang. So, you tak boleh guna tengok dari atas ke bawah. Kalau mesin itu boleh. Sebab dari atas ke bawah dia bertambah. Okey ke? Aida, Naziha? Okey, Miss. Thank you. Amir, Lagi satu, Miss. Ya. Kos lepas per unit dengan kos lepas seunit tu sama punya. Dia punya formula sama. Ya, kos lepas per unit, kos lepas seunit, kos lepas satu unit pun sama. Okey? Okey, Miss. Thank you. Okay. Amir, ada soalan? Ada. Okey, apa tu? Yang B3 tu kalau jawab peningkatan bahan mentah ataupun peningkatan tenaga buruh boleh ke? Okey, kalau you kata berkaitan dengan bahan mentah itu sebenarnya kita anggap dia sebagai tanah. Okey, lepas itu kalau you kata tenaga buruh itu sebenarnya dia merupakan buruh lah. Jadi sumber ekonomi, kalau you masih ingat yang ini, TAM, TUMP, tanah, usahawan, modal dan buruh. Kalau you jawab yang itu sebenarnya jawapan anda anggap satu je, iaitu di bawah peningkatan sumber ekonomi. Bukan salah, cuma jawapan satu sajalah. Okey, Amir boleh? Okey, thank you, Madam. Miss. Syarul? Ada. Ya. Apa tu Syarul? Kalau sekejap. Kalau pengiraan untuk masuk dalam table tu kan? Pengiraan yang kos lepas. Ini ke? Kos lepas. Kos lepas yang tambah 20%. Okey. You nak kos lepas ke tambah 20%? You nak saya fokus tak, dua-dua. Dia punya pengiraan tu. Kira luar table. Boleh kan? Dan masukkan jawapan dalam table. Macam sekarang boleh. Yang tunjuk, ini jadual saya kan? You cuba tengok pengiraan tunjuk di luar jadual. Tak ada masalah. Janji ada. Rumus pengiraan yang lain tekan kalkulator masukkan dalam jadual sahaja. Okay? Alright, Miss. Thank you. Okay, Miss Syafiqah? Ada. Okay. Apa soalan anda? Kalau yang A tu, okay. Kan kena buat kotak baru kan? Bukan kotak jadual. Jadual. Kalau jadual tu tambah dekat yang soalan tu boleh?
Okey, sekarang you kena, kalau sebagai latihan, you tambah dekat tepi tak ada masalah. Kalau katakan sekarang peperiksaan, takkan you nak tambahkan pada kertas soalan sini kan? Betul? Okay. So Syafiqah, you biasanya kena buat satu jadual yang barulah, kena ada kombinasi cost surprise per unit makanan. Tapi kalau sekarang setakat latihan, you nak terus tambah dekat bahagian sini, tak ada masalah, okey je. Tapi masa peperiksaan, pastikan you buat yang macam ini. Okey? Okay, thank you Miss. Ya, saya rasa setakat itu sajalah untuk pembelajaran maya kita hari ini. Okay, so sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.